Apa? Okay, thank you Aida. Teacher tak rekod ke? Ni. Itulah, terlupa. Kehadiran. Teacher lupa nak bagi kehadiran. Apa? Kejap. Boleh tunggu kan? Boleh teacher. Sebaiklah korang ni sporting. Okay, sekejap kehadiran. PVC sign. Kehadiran love sign. Kehadiran 30 minit. Okay. Ya, kejap. Yeah. Okay Nora. Okay Aida. Dah take my time banyak dah ni. Okay, so kita bincang balik. Apa itu ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen ni senang je. Dia adalah hidrogen atom. Syarat dia pertama, ada hidrogen atom. Apabila hidrogen atom bonded. Okay, bonded apabila hidrogen atom diikat dengan strongly electronegativity. Apa itu strongly electronegativity? Atom yang sangat elektronegatif. Elektronegatif ni maksud elektron yang sangat kuat untuk menarik elektron daripada atom lain, so dia jadi negative ion. Maksudnya atom ni, atom yang elektronegatif dia kuat, dia suka ambil elektron orang lain. Sebab apa dia suka ambil elektron lain? Sebab forces of attraction dia kuat. So siapa elektron yang strongly electronegativity ni? Fluorine, oksigen, nitrogen. Ni fluorine, oksigen, nitrogen. Apabila dalam sesuatu molekul ada hidrogen yang diikat dengan salah satu bond ni, sama ada hidrogen terikat dengan fluorine, sama ada hidrogen terikat dengan oksigen, sama ada hidrogen terikat dengan nitrogen dalam satu molekul ni. So apabila hidrogen atom bonded to strongly electronegative electronegative atom which is found with dengan siapa? Apabila hydrogen atom bonded with fluorine, oxygen atau nitrogen in another molecule. Dia bahasa, teacher cakap bahasa pasar dulu Apabila hydrogen atom bonded with FON, sama ada dengan F ataupun oksigen ataupun nitrogen in another molecule. Maksud dia, syarat untuk contoh dia dalam water ni H2O. H2O, teacher bayangkan dia punya struktur molekul dia macam ni. Okay, H2O. Syarat dia yang pertama, this H yang nak melakukan, H yang layak, H atom yang layak untuk melakukan hydrogen bonding, dia mesti diikat oleh oksigen ataupun diikat oleh strong electronegative, strong electronegative atom tadi, iaitu FON. Sama ada fluorine ataupun oksigen ataupun nitrogen. Syarat yang pertama, hydrogen atom which bonded to F or O or N. Hydrogen atom yang diikat oleh oksigen ataupun fluorine atau nitrogen berjumpa dengan siapa? Dia berjumpa dengan ni. Another molecule yang lain yang ada salah satu ni juga.
Contoh dia kalau dia jumpa juga dengan air, sekarang contoh air kan. Air tadi O kat sini kan. So O, teacher lukis kat bawah sekejap. Okay, contoh dia ada O lain kat sini. O, yang mana dia ada H. H. Ini pun air. Ini pun air ni. H2O. Ini pun molekul air. So, apabila H ni dia berjumpa dengan oksigen daripada molekul yang lain. Ini kan molekul lain. Ini molekul lain. So, dia boleh menghasilkan hydrogen bonding. Inilah yang kita panggil sebagai hydrogen bonding. Yang putus-putus ni hydrogen bonding. Contoh kalau teacher lukis. Lagi Contoh O, H. Teacher lukis lagi molekul air yang lain. So antara ni O dengan H ni pun akan buat hydrogen bonding. Tapi O dengan O tak boleh. Dia mesti H dengan O. Atom hidrogen dengan atom oksigen. Okay, so kalau teacher lukis lagi contoh. Dia ada O kat sini. H. Dia memang untuk struktur air, untuk struktur molekul air memang macam Mickey Mouse. O kat tengah-tengah, dua telinga kat sini H. Dia memang macam tu. Okay, so sebab tu bila teacher lukis molekul air ni, teacher lukis bentuk V macam ni. O, H ni terbuka, mencapah ke tengah macam ni. Sebab dia punya, bila kita tengok bawah mikroskop, memang sudut untuk H dia mencapah macam ni. So bila teacher lukiskan cantik lah. Kan tulisan lukisan teacher tak cantik, kau tak faham pula. Okay, so bila katalah ada O molekul air lagi. So molekul air yang lagi satu, so dia akan jadi macam ni. Okay, so dia akan jadi H. Nampak? So bila ada H dengan O kat sini. Okay, so ini kita panggil sebagai hydrogen bond. Ikatan hidrogen. Kakak tolong ambilkan handphone ibu Cas kakak, ibu Cas. So ini kita panggil sebagai hydrogen bond. Yang putus-putus ni kita panggil hydrogen bond. O dengan O tak boleh. Contoh teacher lukis lagi kan. O, H. So yang ini dia akan jadi hydrogen bond. HB ni hydrogen lah, bukan happy birthday ya. Dia hanya boleh satu je. Tak boleh awak buat dua ke sini macam ni. Okay? Tak boleh awak buat dua ke situ macam tu. Sebab satu ikatan dia eksklusif. Dia untuk satu-satu je. Okay. Kejap. Teacher lupa, teacher nak minta tolong suami teacher beli daun ketumbar jap. Suami teacher dah nak balik office, nanti tak sempat jap. Nanti teacher minta maaf sangat, kejap tau. Okey tak ni? Ke jadi pening teacher kejap gitu je ni? Pening tak? Don't worry. Tak. Okay, don't worry Okay. Sarah, tak payah suruh Fahmi. Ibu suruh ayah lah. Fahmi tak boleh. Dia under age. Nanti dia kena tahan dengan Rela tu. Tak boleh. Okay, so teacher ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so itu masuk hydrogen bond. Ini contoh air. Ada juga contoh molekul lain. Tak semestinya dalam air je. Contoh kalau teacher bagi dalam satu bekas tu ada banyak molekul ataupun ada lebih daripada satu molekul. Contoh ada molekul air, H2O dan amonia, NH3. H2O dengan amonia. So datanglah air, molekul air ni H. Okey. Ni kemudian datang pula ion, molekul amonia NH3. So H, ada 3 H. So kalau awak tengok kat sini kan, ini ada, sekejap nak ambil highlight. Ini ada hydrogen atom. Okay, hydrogen atom yang terikat dengan oksigen, which is strong electronegative atom. So hidrogen ni kalau dia berjumpa dengan bond yang lagi satu daripada molekul lain, so
dia boleh buat hydrogen bond. So ini dia akan menghasilkan, ini dia akan forming hydrogen bond. Dia akan membentuk hydrogen bond. Sebab ni kan N, kan dia punya syarat with F ataupun O ataupun N. Okay. So kat sini soalan selalu tanya. Ni antara H, teacher lukis lagi. Contoh. Contoh kan. Teacher lukis lagi. So, contoh. N, H, H, H. Kita tengok antara dua ni. Intai dua ni. Boleh tak H yang ni dia mengintai N ni untuk buat hydrogen bond? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Nampak tak? Yang lain nampak tak? Yang seorang tu teacher tak pasti siapa tu. Yang jawab tadi sebab teacher tak tengok depan, tak tengok Google Meet punya interface ni. Nampak tak tu? Nampak tak ni? Ni H ni dengan N ni. Boleh tak dia buat hydrogen bond? Boleh tak dia buat ikatan hidrogen? Boleh tak? Boleh. Okey. Boleh. Auni kata boleh. Nampak? So inilah hydrogen bond. Apabila atom hidrogen terikat dengan F atau O atau N dengan F atau O atau N yang berlainan molekul. Itu maksud ikatan hidrogen. When hydrogen atom bonded with strong electronegative atom which is F or O or N with F or O or N in another molecule. Okay? Ada soalan tak? Macam ada yang on Ada, mic? teacher. Tak, contohnya kan satu atom hidrogen ni boleh tak dia buat bond dengan dua lagi? Tak Maksudnya dia macam ni tak ke? boleh. Sorry, maksud dia macam ni Maksud dia ni silap nampak ni. Dia ada silap ni, shot sendiri ni. Dia boleh ada satu je, maksudnya dua macam ni kan? Tak boleh. Maksud dia kalau O ni dah buat hydrogen bond dengan H atas, dia tak boleh pasang dengan sini. Okay? Kalau contohnya H ni dipasang dengan O ni, lepas tu dia nak pasang dengan O lagi satu pun tak boleh lah kan? Tak boleh. Tapak betul. Okay, so maksud dia H tu, maksud ni kan, maksud Soli macam ni H ni dah couple dengan O sini kan? Ni kan, ni H ni dah buat hydrogen bond dengan sini kan? Maksud Soli macam tu kan? Lepas tu dia nak buat dengan O ni pula kan? Dia tak kuat. So dia buat satu je. Okey, teacher, faham. So dia boleh buat satu je. So soalan selalu dia tanya, apa nama ikatan ni? What name the bond? Name type of bond here, name type of bond here. Nampak? Ini pun O dengan H. Ini pun O dengan H. Apa beza A dengan B? Boleh beritahu teacher, apa beza A dengan B? A ni what type of bond? A ni bond apa? Apa nama bond untuk A ni? Covalent. Good Syak. Covalent bond. Yang lain nampak tak? Yang lain jelas tak? Safa jelas tak Safa? Oh, Safa, teacher memang panggil Safa ni. Safa jangan terkejut. Teacher memang tak pernah nampak muka Safa tapi sebut nama Safa ni. Safa, boleh tak Safa? Safa panggil okey. Jelas. Alhamdulillah. Sayup-sayup suara Safa. Okay. So good Safa. So yang A ni apa jenis bond A ni? Apa jenis ikatan A ni? Apa nak cuba? Apa jenis ikatan A ni? Teacher tak beritahu lagi ni tadi. Teacher cuma beritahu B. Okay, kalau tak tahu A ni ikatan apa, B ni ikatan apa? Apa nama ikatan B ni? Siapa nama ikatan? Pandai. Hydrogen bond ataupun ikatan
hidrogen. So B ni adalah hydrogen bond ataupun ikatan hidrogen. Sekarang ni yang kita tak tahu semua ni antara O dengan H dalam molekul air. Ini dalam ya, ini dalam molekul air. Ini adalah antara bahasa kita tau. Bahasa Melayu. Ini molekul yang lain kan? Molekul lain, molekul lain. So yang A ni adalah dalam. A ni dalam molekul. Ikatan O dengan H dalam molekul. So yang dalam molekul ni kita panggil sebagai ikatan kovalen. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak ikatan kovalen? Pernah. So yang dalam air antara O dengan H ni nama dia ikatan kovalen ataupun covalent bond. Yang di antara molekul-molekul air ni kita panggil dia sebagai ikatan hidrogen ataupun hydrogen bond. Faham ke tak faham sekarang tentang hydrogen bond? Faham ke tak faham? Jelas ke tak jelas? Faham. Okay. Good. So kita tengok dekat soalan sikit. Kita tengok yang mana ada soalan hidrogen. Kan nanti saya lagi tak jawab soalan. Duk bersembang je nanti. Okay, kita tengok soalan yang hidrogen. Ikatan reaktif kejap lagi Ikatan logam pun kejap lagi. Ikatan logam lagi. Kejap. Alamak, ni pun bukan ikatan hidrogen. Ni tentang ikatan hidrogen dekat dalam rambut. Okay. Diagram 7 shows the state of curly hair when dry and wet. Antara pernyataan berikut yang manakah menerangkan keadaan tersebut? Okey, awak kena tahu. Rambut ni teacher bayangkan sekarang dia punya gambar ni rambut dia curly kan. So teacher lukis gambar curly. So ini rambut sehelai rambut dengan sehelai rambut yang lagi satu. Kita kena tahu yang dalam ikatan rambut ni, dekat luar ikatan rambut ni ada protein yang mengandungi atom oksigen dan hidrogen di luar dia. Okay, di luar lapisan dia ada OH. Nampak? Bila ada O dengan H, hati-hati. Sebab hydrogen bond ni dia allergic dengan dia orang allergic. Dia alert dengan FON. So bila ada H, ada pula F atau O atau N. Dia ambil F ni pun tu, kotor. F atau O atau N. So maksudnya dia able ataupun boleh buat hydrogen bond. Asalnya antara rambut dengan rambut memang dah ada hydrogen bond. Iaitu ni. Bila hidrogen ni dia buat hydrogen bond dengan rambut-rambut yang lain. Sebab tu rambut kita kadang-kadang kita rasa bila kita uraikan dia macam melekat-lekat sebab ada hydrogen bond antara rambut-rambut. Tetapi dengan ada kehadiran air, ini adalah kering waktu dry. Bila ada air, so teacher bagi contoh lain, bila ada air, ni rambut ni teacher buat lebar sikit sebab teacher nak lukis gambar molekul air. Okey. So ini adalah lapisan protein rambut. Okey, lapisan protein rambut ada atom oksigen dengan ada atom hidrogen. So bila datang air, bila air datang iaitu air adalah OH. Kan? Air kan OH ada dua. H2, H2O. So kat sini air ni dia ada hidrogen yang bonded to oxygen with covalent bond. Dia ada atom hidrogen yang terikat dengan oksigen dan dia jumpa dengan protein rambut yang ada oksigen ni. So automatic dia akan cing kat sini. So kat sini dia akan forming hydrogen bond. Asalnya cuma ada satu. Bila ada kehadiran air, dia boleh jadi dua hydrogen bond. Okey? Sebab itulah bila rambut kita basah,
Rambut kita melekat-lekat. Tak sama macam rambut kita kering. Rambut kita melekat juga kalau kering. Tapi tak adalah selekat waktu basah. Kenapa kita punya rambut become sticky when it wet? Kenapa rambut kita menjadi melekat-lekat apabila dia basah? Sebab wujud dia ada 2 hydrogen bond di sini. Okey, jelas ataupun tak jelas? Jelas ke tak jelas? Okey, Alhamdulillah Aida. Thank you Aida. Lepas ni Aida, ingat. Cuci rambut. Nampak rambut ni basah, lekat-lekat. Sebab apa Dicah? Rambut basah, lekat-lekat sebab ada hydrogen bond. Dekat rambut kita ada protein molekul yang ada atom O dan H. So dalam air ada H2O. So H2 tu, kedua-dua H tu akan jadi orang perantaraan. Pegang kedua-dua rambut kita jadi melekat jadi satu. Okey? Okey. So kita tengok jawapan mana yang betul. Antara pernyataan berikut yang manakah menerangkan keadaan tersebut? Ikatan kovalen pada molekul protein rambut. Ikatan kovalen diputuskan, tak ada kaitan. Broken with the present, tak ada kaitan. Okey? Molekul protein pada rambut membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air semasa rambut basah. So jawapan dia adalah B. Okey? Ni. Molekul protein. Ini adalah molekul, inilah molekul protein ni. Ni kita punya molekul protein. Inilah molekul protein. Ini molekul protein. Okey, molekul protein pada rambut. Ni rambut yang merah ni, yang kerinting ni rambut. Dua ni rambut. Pada rambut membentuk ikatan hidrogen ni, ikatan hidrogen dalam molekul air semasa rambut basah. Kalau kita tengok molekul protein menyerap air, absorb water, tak ada. Tak ada rambut kita jadi kembang macam Maggi. Lepas Maggi serap air dia jadi kembang. Lepas tu bila kering mengecut dia keluar, tak ada. Okey, tu konsep dia salah. Elektron pada molekul protein dinyah setempat membentuk lautan elektron. Okey, kalau perkataan delocalize ataupun nyah setempatkan membentuk lautan elektron, sea of elektron, ini adalah tentang metallic bond. Ikatan logam. Okey, so dapat setengah. Teacher rasa untuk yang ni cuba dulu jawab untuk soalan esei. Inilah soalan esei, okey. Soalan esei yang X dengan Y. Sebelum tu teacher nak tanya dulu. Apa jenis ikatan X ni? Ikatan X ni apa? Kita lompat kedua. So X ni apa ikatan dia? Apa jenis ikatan X? Hydrogen bond. Hydrogen bond. Yang lain boleh dapat tak? Ikatan X nampak tak? Kenapa hydrogen bond? Okey, dapat tak? Sebab yang ni hydrogen fluoride kan? Hydrogen fluoride dia adalah HF. Dalam satu molekul hydrogen chloride ada macam ini. Dia memang H1F1. So HF. So bila ada datang lagi satu si molekul hydrogen fluoride, yelah dalam satu bekas bukannya ada 2 molekul. Dalam satu bekas ada, kalau 1 mol ada 6.02 darah 10 kuasa 23 molekul. Bulat-bulat ni ada 6.02 darah 10 kuasa 23 molekul hydrogen fluoride. Okay. So sebab tu bila dia dah datang dekat-dekat, nampak kan hydrogen atom bonded with F with fluorine from another molecule. Nampak ni? Apabila hydrogen atom yang terikat dengan fluorine berjumpa dengan fluorine yang berada dalam molekul lain. Teacher ulang balik ni. Apabila hydrogen atom yang terikat dengan fluorine berjumpa dengan fluorine daripada molekul lain. So inilah yang kita kata sebagai X, iaitu hydrogen bond. Ini molekul HF, ini adalah HF, ini adalah HF. Dan awak kena ingat, kalau ikatan dalam molekul garisan dia straight macam ni. Dalam molekul ikatan antara atom dalam molekul dalam molekul kita buat straight.
garisan straight macam ni. Okay, garisan tak putus-putus. Tapi kalau ikatan antara, ni between, okay, between molecule. So kita buat garisan putus-putus macam ni. Sebab itulah X ini adalah hydrogen bond. So Y ni apa bond? Covalent. Covalent bond, ikatan covalent. InsyaAllah yang baik semua daripada Allah, yang kurang semua daripada teacher. Teacher minta maaf apa segala kurang. So kita akan sambung minggu hadapan hari Rabu je lah. Okay, Aida. Thank you Aida. Okay. So kita akan jawab. Kita akan sambung hari Rabu. Boleh Boleh. Okay, thank you. Okay, so kita akan sambung lagi lah hari Rabu untuk 2 bond yang lagi. Dengan jawapan yang esei tu pun teacher akan bagi hari Rabu nanti sebab dapat setengah dah. Esok tak ada ke teacher? Esok kan kita ada teknik menjawab dengan Puan Wong Choi Yan, penulis buku teks. Betul tak? Oh ya, lupa. Sorry lupa. Okay. So tu je, stay safe. Thank you join class teacher. I love you teacher, doakan anak-anak solehah ni semua berjaya dapat A plus dalam kimia. Okay, thank you Atira, thank you Auni, thank you Alia. Okay, stay safe girls. Ingat teacher kata dah 20,000 K.